أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan saudara saya berimam, saf kepimpinan surau, pengurusinya serta seluruh ahli jawatan kuasa. Tidak lupa kepada tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat selaku jamaah yang istiqamah untuk berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dan melanjutkan waktunya dengan kita berada di dalam majlis ilmu yang diibaratkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga. Apa yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Di dalam surah Al-'Alaq Allah menyatakan di sana sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri. Juga di dalam Al-Quran Allah juga menyatakan qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntung juga orang yang menyucikan jiwa mereka. Membersihkan diri, menyucikan jiwa. Inilah di kalangan orang-orang yang mendapat keuntungan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di mana Rasulullah mengingatkan bahawa kebersihan itu sebahagian daripada iman. Tetapi apa yang kita perlu faham, bahawa kesempurnaan iman itu adalah dengan menyucikan hati daripada segala yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Allah mengingatkan dalam Al-Quranul Karim, qad aflaha man tazakka, iaitu sesungguhnya beruntung, memperolehi keberuntungan, kebaikan bagi mereka yang membersihkan diri. Dalam ayat yang berikutnya yang kita sebutkan tadi, Allah juga mengingatkan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, iaitu sesungguhnya beruntung orang yang menyucikan jiwa. Maka sebab itu Nabi ingatkan kepada kita nak sucikan jiwa tadi, iaitulah dia kena memastikan bahawa dia dapat menyucikan hati dia daripada segala perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah pun kita lalui dan Ramadan telah meninggalkan kita. Maka bila mana kita sambut hari raya, bermaksud kita menyambut hari kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan setelah mana kita berusaha menewaskan hawa nafsu kita selama sebulan, mendidik hawa nafsu kita, membersih hati kita daripada sifat-sifat yang boleh membawa kepada kebinasaan, kepada hati kita menjadi hati yang qanaah, hati yang berpada dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita. Maka sebab itu dalam alunan takbir hari raya, antara yang selalu kita sebut, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Kadang-kadang kita lafaz kalimah ini tapi kita tidak faham maksud. Bila kita menyebutkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan yang mana? Tuhan yang memberikan segala-galanya kepada kita. Dan kita juga menyatakan di sana dengan tulus hati kita, kita akan menyembah Allah dalam arti kata mengabdikan diri kepada Allah
buat perkara-perkara yang disuruh oleh Allah, tinggalkan perkara yang dilarang, walaupun perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu tidak disenangi, tidak disukai oleh orang-orang kafir. Tapi kita hari ini kadang-kadang bukan setakat kita bimbang orang kafir tak suka, sama-sama kita yang tak suka ni pun kadang-kadang kita ambil peduli, akhirnya kita tinggalkan benda yang baik, kita buat benda yang disenangi oleh makhluk. Sedangkan kita merayakan hari raya itu sebagai apa? Sebagai tanda kemenangan, kerana kita telah menundukkan hawa nafsu kita, membersihkan hati kita, supaya hati kita tadi benar-benar memiliki di dalamnya itu simpanan-simpanan ataupun harta-harta yang diletakkan di dalam hati tadi adalah sifat-sifat yang disukai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu Imam Al-Ghazali mengingatkan kita bagaimana nak membersihkan hati dan sifat yang tercela. Sebab hati ini peranan utama. Ya, peranan utama. Disebut oleh seorang tuan guru almarhum yang dah meninggal. Apa kata dia? Dia kata lebih mudah kita nak menjaga hati, nak menjaga satu negeri, satu negara berbanding kita nak menjaga sekeping hati. Hati inilah yang bawa kita sama ada kebaikan ataupun kepada kemudaratan. Hati inilah yang memandu kita kepada jalan yang Allah redha ataupun Allah murka. Hati. Maka sebab itu dia kata nak jaga hati ini lebih sukar daripada nak menjaga negeri ataupun negara. Kalau hati tadi tidak dijaga, tidak dididik dengan iman, tidak dididik dengan sifat qanaah, sifat yang berpada tadi, maka dengan jawatan-jawatan yang dia miliki, dengan kedudukan pangkat yang dia sandang, akan menyebabkan dia menjadi manusia yang lupa diri, lupa daratan. Akhirnya dia mengaut segala keuntungan duniawi, tetapi dia mengenepikan tanggungjawab yang ada pada diri. Sebab tu hati itu penting. Jadi nak jaga hati ini tuan-tuan, nak jaga hati sendiri pun susah, apatah lagi kita nak menjaga hati orang lain. Nak jaga hati sendiri pun susah, kita dah sibuk nak jaga hati orang. Kita tak disuruh menjaga hati orang, tetapi kita disuruh mencari redha yang esa, yang satu, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dia ramai. Bila mana kita nak berikan seluruh manusia itu rasa senang, rasa gembira dengan tindakan yang kita buat, sangat sukar kerana manusia itu terlalu ramai. Maka cukuplah dengan kita mencari redha daripada Allah yang Maha Esa. Maka sebab itu kita katakan bahawa kita lihat ramai orang kadang-kadang dia mengeluh. Mengeluh, dia kata saya tak dapat kebahagiaan dalam hidup berpasangan. Saya tidak dapat kebahagiaan hidup dalam keluarga. Saya tidak dapat ketenangan, kebahagiaan hidup dalam bermasyarakat. Kenapa? Kerana soal hati. Pernah saya sebut dalam kuliah-kuliah, dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Sebab itu kita nak cari ketenangan ni tuan-tuan, kena ada beberapa syarat, ciri yang mau tidak mau kita kena selip masukkan dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali, kalau dia berhasrat nak mencapai kebahagiaan, tak kiralah kebahagiaan dalam bekerja, kebahagiaan dalam rumah tangga, kebahagiaan dalam hidup bermasyarakat, mau tidak mau dia kena meletakkan dirinya yang pertama sekali kena Islam. Islam dulu. Berapa ramai kita lihat tokoh-tokoh terkemuka di kalangan orang yang bukan Islam, memiliki kekayaan, tetapi akhirnya mereka menyatakan kami menemui kesepian, kami menemui kesunyian, kami rasa kosong dalam hidup kami. Kenapa? Sebab mereka tidak mengambil Islam sebagai agama dalam kehidupan. Sedangkan Islam taslim, Islam itu selamat.
Pertama, dia kena letakkan Islam dalam diri. Bila jadi Islam, cukupkah jadi orang Islam? Tak cukup. Jadi orang Islam kena ada amalan. Sebab tu yang disebut, kalau kita belajar ni tuan-tuan, semua orang tahu, ya. Anak-anak kita di peringkat sekolah rendah pun tahu rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Mengucap 2 kalimah syahadat, mengerjakan ibadah solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, dan mengerjakan ibadah haji di Baitullah. 5. Ini rukun Islam. Tapi apa yang disebut oleh seorang ulama daripada Mesir, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, apa kata ulama tersohor ini, ulama yang hebat ini? Dia kata rukun Islam memang ada 5. Tetapi Islam itu boleh dibuang satu persatu rukun yang ada pada dia. Tetapi nak jadi orang Islam, kena jadilah orang Islam yang Muslim, orang Islam yang mukmin, orang Islam yang muttaqi. Jadi orang Islam ni, rukun Islam 5 kita dah sebut tadi. Mengucap 2 kalimah syahadat, solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, berzakat, dan mengerjakan ibadah haji. Tapi dia kata nak jadi orang Muslim, 2 rukun perlu ada dalam diri. Nak jadi orang Muslim, 2 rukun tidak boleh ditinggalkan. Rukun Islam tadi apa? 5. Rukun Islam yang kelima apa? Mengerjakan ibadah haji di Baitullah. Rukun ini boleh gugur daripada diri orang Islam. Bila? Ketika mana dia tidak ada kemampuan. Sebab itu dalam rukun mengerjakan ibadah haji di Islam meletakkan di sana satu kalimah istita'ah, iaitu berkemampuan. Berkemampuan di situ maksudnya apa? Mampu ada wang ringgit, mampu ada tenaga, mampu ada kenderaan nak menyampaikan kita ke tanah suci. Maksudnya banyak kemampuan. Mampu sampai sana dalam suasana yang tenang. Kalau dalam suasana peperangan kita tak boleh pergi, takut kapal terbang ditembak, maka tak wajib ketika itu gugur rukun yang kelima tadi, mengerjakan ibadah haji di Baitullah walaupun dia Islam. Rukun Islam yang keempat, mengeluarkan zakat, juga boleh gugur daripada diri dia, kira mana dia sendiri tergolong di kalangan golongan yang fakir dan miskin, fuqara wal masakin. Dia sendiri pun tak ada harta, bagaimana dia nak mengeluarkan zakat? Maka boleh gugur. Dia tetap orang Islam, tapi rukun ini boleh gugur daripada diri. Rukun yang ketiga, iaitu berpuasa pada bulan Ramadan, seperti mana yang baru lalu. Dia Islam, tapi gugur juga rukun ini pada dirinya, kira mana dia seorang yang tua, yang sangat uzur, tak perlu. Ketika itu dia cuma bayar fidyah. Dia seorang wanita yang kedatangan haid, maka gugur puasa pada diri dia untuk waktu itu. Kerana apa? Kedatangan haid. Nak tunjukkan bahawa 3 rukun ini boleh gugur biarpun dia seorang Islam. Tetapi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama tersohor Mesir, dia menyatakan bahawa 2 rukun yang ada awal itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali, kerana itu bukan sekadar rukun Islam, tetapi itu juga adalah rukun Muslim. Apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadat. Macam mana sekalipun dia kena mengucap 2 kalimah syahadat, baru diakui dia menjadi seorang Muslim. Bila mana mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia tidak boleh mengabaikan perintah solat. Kerana apa? Solat ini orang yang kaya kena solat, orang miskin kena solat. Orang yang berada dalam keadaan kesenangan solat, orang yang berada di dalam keadaan kegusaran pun kena solat. Orang yang berada dalam damai solat, orang yang berada dalam peperangan kena solat. Orang kaya, orang miskin pun kena, rakyat jelata maupun raja-raja tetap kena solat.
Dua rukun ini tidak boleh diabaikan kalau dia nak mengaku diri dia sebagai seorang Muslim. Sayangnya hari ini kita melihat apabila kita melalui proses Ramadan, kita bentuk jiwa kita, kita bentuk hati kita, kita membersihkan diri kita supaya hati kita menjadi hati yang tidak tunduk kepada hawa nafsu. Tapi bila datangnya hari raya, laungan takbir bergema, maka ketika itu seolah-olah sudah mula untuk kita mengotorkan kembali jiwa yang kita jaga, kita bina selama sebulan tadi. Maka ramai di kalangan masyarakat yang sudah mula tidak menunaikan perintah solat pada hari Aidilfitri. Subuh kadang-kadang hancur tinggal. Zuhur sibuk melayan tetamu dan sibuk mabuk makan lemang dan ketupat. Asar sudah tersadai kerana kemabukan kuih raya. Maghrib terlepas begitu saja. Isyak akhirnya hanyut tanpa kemana. Nak tunjukkan bahawa di mana yang mengatakan dia sebagai seorang Muslim kalau solat tadi diabaikan. Maka sebab itu bila kita katakan nak dapatkan kebahagiaan dalam kehidupan, bila mana dia mengaku dia sebagai seorang Islam, maka dia kena beribadah. Kalau dia Islam tapi tak beribadah, tak guna. Dia beribadah hebat tapi tak menjadi orang Islam, tak guna juga. Tiap-tiap waktu duduk kat mana? Duduk dekat kuil, duduk poncang lonceng, teng, teng, teng. Masuk gereja, kita baca mantra dalam gereja. Kita duduk di topekong, kita ambil colok bakar, bukan setakat bakar sebatang dua, kadang-kadang macam dengan segenggam. Tak guna kalau kamu bukan Islam. Maka bila Islam kena beribadah, kalau beribadah kena pastikan ibadah itu adalah ibadah Islam. Setelah mana dia Islam, dia beribadah, maka dia akan mendapat apa? Dia akan mendapat iman. Iman ni di mana tempat dia? Iman biasanya berada di dalam hati. Bermaksud bila mana dia beribadah, maka dia sedikit sebanyak dia sedang membina di dalam hati dia kekuatan iman. Iman dia tidak akan berpasangan dengan maksiat. Iman tak akan bersama di dalam satu tempat dengan akhlak-akhlak yang tercela. Bila ada iman dalam diri, akhlak tercela akan terbuang. Bila mana iman tak ada dalam diri, akhlak tercela akan mengambil tempat. Maka sebab itu dia kena jadi orang Islam. Orang Islam yang beribadah, orang Islam yang beribadah tadi pula akan mendapat iman dalam diri. Apabila ada iman dalam diri, iman tadi secara tidak sedar dia akan memancarkan akhlak perilaku pada manusia yang ada iman tadi dengan perilaku-perilaku, tingkah laku, akhlak-akhlak yang baik. Bila akhlak yang baik itu muncul daripada seorang isteri, maka si suami tadi akan berbahagia. Akhlak yang muncul baik itu datang daripada seorang suami, isteri akan merasa bahagia. Akhlak yang baik tadi muncul daripada seorang anak, ibu bapa akan rasa bahagia. Kalau ibu bapa memiliki akhlak yang baik sempurna, anak-anak akan rasa bahagia dan damai. Nak tunjukkan inilah sekel ataupun inilah putaran yang mesti ada dalam diri orang Islam supaya dia dapat memiliki kebahagiaan. Pokok pangkalnya di mana? Dia kena menjaga hati. Maka benarlah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang dipesan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati ini kena jaga betul-betul lah. Berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada nas hukum, berdasarkan juga kepada apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, salah tindakan kita. Contohnya apa? Contohnya dalam Al-Quran, selalu saya katakan ada ayat Al-Quran yang selalu tuan-tuan dengar. Allah sebutkan di sana, la taqrabuz zina, jangan menghampiri zina. Allah kata jangan menghampiri zina. Maksudnya apa?
Jangan dekat dengan perkara-perkara yang boleh membawa kepada perzinahan. Dalam istilah lain maksudnya apa? Jangan buat perkara yang boleh menimbulkan fitnah. Nah, ini satu benda yang kena jaga juga. Benda yang boleh menimbulkan fitnah, jauhkan. Hari ini dah viral banyak kisah-kisah. Keluar viral isu seorang, konon-kononnya seorang pegawai agama, seorang agamawan pergi berbuat dakwah dalam nightclub. Saya pun tak tahu lah betul tidak dia, saya pun tak kenal dia siapa. Tapi orang kata orang agamawan, jadi kita pun tersentuh juga lah. Macam kita pun terkena juga. Sebab istilah orang tua-tua sebut, ya, untuk Bilal kita, dia bukan Melayu, dia tak faham. Sahabat saya, sama teman saya daripada US pun daripada Bangladesh, mungkin tak faham lah. Tapi orang Melayu terkenal dengan peribahasa, dia kata apa? Seekor kerbau membawa lumpur, habis semua terbalik. Bila kata orang agamawan buat dakwah, kita pun pelik juga. Dakwah apa? Kau pergi duduk dalam nightclub. Kalau duduk sebelah tu Tok Haji, Tok Lebay sama, ataupun yang duduk sebelah tu dia pakai tudung, tak apa juga. Ini yang duduk sebelah tu pakai skirt. Kita pun bimbang juga. Tengok macam GRU, Garur apa orang. Ini boleh menimbulkan fitnah. Soal kamu dakwah atau tidak, itu kita tak tahu niat dia. Tapi kena ingat, Islam menganjurkan kepada kita supaya menjauhi benda-benda yang boleh mendatangkan fitnah. Tiba-tiba ada pula ustaz lain pula backup, ya. Ada pula ustaz daripada negeri saya juga tu, daripada negeri Pulau Utara sana. Dah dia backup habis-habisan, dia kata orang tu pergi buat dakwah. Kadang-kadang ni pun naik pelik juga. Yang backup tu pun kadang-kadang kita tengok ada benda yang tak betul juga. Bagaikan isu raya. Baru ni timbul isu raya hari Isnin. Dah orang pakat marah. Dia termasuk dalam ustaz yang backup tu pun keluarkan dalam ceramah dia, jangan raya hari Isnin. Kita raya hari Selasa. Makcik-makcik, jangan raya hari Isnin, raya hari Selasa. Dalam hati saya, kau ni siapa? Ajak orang raya hari Selasa, jangan raya hari Isnin. Kamu bukan salah seorang daripada ahli majlis falak. Kamu bukanlah ahli majlis fatwa. Kena ingat, Islam bagi kaedah. Islam mengajar kita bagaimana? Dalam Islam, Nabi dah sebut. Nabi sebut apa? Jangan kamu mula berpuasa melainkan kamu melihat anak bulan. Jangan mula puasa melainkan kamu nampak anak bulan, puasa. Siapa yang boleh kata puasa? Orang yang diberi wala, yang diberikan kuasa, iaitu maksudnya pemerintah. Kalau saya tengok malam tu anak bulan saya nampak. Orang yang nak pergi teropong anak bulan tak nampak. Saya tak boleh kata, tuan-tuan, besok satu kampung yang duduk sekampung dengan saya kena puasa. Orang tanya, kenapa Ustaz? Sebab saya nampak anak bulan. Kalau saya seorang nampak anak bulan, saya seorang je lah puasa. Orang lain tak perlu puasa. Sebab saya tidak diberi kuasa. Tetapi kalau orang yang melihat anak bulan, macam saya dulu waktu bertugas dulu, saya pun salah seorang daripada orang yang bertugas pergi cerak anak bulan, teropong tengok anak bulan. Nampak tak nampak, kita bagi tahu saja. Di belakang kita siapa? Datuk Mufti. Walaupun saya tengok anak bulan tidak kelihatan, saya tak boleh kata, Datuk, anak bulan tak nampak, tak payah bayar besok Datuk. Puasa lagi. Tak, kita cuma maklumkan kerana autoriti ada pada Mufti. Mufti pun dia tak buat keputusan dia aja, sebab negeri kita ni, negara kita banyak negeri. Dia akan bagi tahu, saya selaku Mufti negeri Selangor, saya selaku Mufti negeri Perak, saya selaku Mufti negeri ini. Anak bulan dalam tempat-tempat yang saya terlibat tidak kelihatan. Dia kata tak kelihatan, dia tak akan kata tak raya. Sebab apa? Nak bagi tahu tempat aku saja. Tempat korang macam mana? Sebab Nabi sebab apa?
Nabi sebut jangan kamu mula berpuasa melainkan setelah melihat anak bulan. Jangan kamu berhari raya juga kata Nabi melainkan kamu melihat anak bulan. Kalau kamu tak nampak anak bulan, jangan raya. Maka Nabi kata bila tak nampak anak bulan, maka genapkanlah puasa kamu menjadi 30 hari. Kalau nampak raya. Jadi kita ni apabila nampak anak bulan, Nabi dah sebut kena raya. Di mana kelihatan? Langkawi. Dulu waktu saya dah tengok anak bulan ni tuan-tuan, satu tempat balai cerak yang paling kita bimbang. Di mana? Iaitu di Teluk Kemang. Teluk Kemang ni satu tempat balai cerak yang kadang-kadang tempat lain tak nampak, dia nampak. Tapi untuk kali ni yang kelihatan anak bulan di mana? Langkawi dan juga di Labuan. Bila mana Nabi SAW sebut jangan kamu berhari raya melainkan setelah kelihatan anak bulan. Jadi pada malam dilihat anak bulan tersebut, dua tempat dalam negara kita, bukan dalam negeri kita. Kalau negeri kita wilayah tak nampak, Selangor tak nampak. Oh, kita raya tak, kita ni satu. Di bawah satu, iaitu di bawah Semenanjung ni dia satu pengumuman. Maka bila mana Langkawi kelihatan anak bulan, Labuan kelihatan anak bulan, hukumnya apa? Hukumnya kata baginda Nabi SAW, kena raya sebab kelihatan anak bulan. Ustaz ni kata jangan raya, makcik-makcik dia ceramah dalam masjid tu. Makcik ni makcik belakang, jangan raya. Jangan duk percaya dekat ni, kita kena percaya ke ahli falak. Ahli falak kata raya hari Selasa, pembohong dia. Mana ada ahli falak berani kata raya hari Selasa? Ahli falak cuma meletakkan apabila kelihatan anak bulan atau tidak kelihatan, di situ baru penentuan. Tapi dia kata makcik jangan raya hari Isnin, kena raya hari Selasa makcik. Saya kalau saya jumpa dia balik, saya nak tanya, Ustaz raya atau tidak hari Isnin? Kalau dia kata saya tak raya, inilah ustaz yang buat ibadah haram, kerana pada hari raya tidak siapa dibenarkan berpuasa. Sebab itu dalam bab ini kita kena faham apa? Hati kita kena redha. Kan selalu kita berdoa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyyan wa rasula. Kita berdoa kepada Allah, raditu billah, ya Allah, redakan aku ya Allah. Tujuannya apa? Nak didik hati kita supaya reda dengan ketentuan. Hari itu ramai orang marah hari raya jatuh pada hari Isnin. Sebab apa? Sebab lembang tak sempat nak buat. Santan masih di pokok kelapa. Kita marah. Kenapa nak marah kalau itu ketentuan yang Allah tentukan, bermaksud itulah yang terbaik untuk kita. Tapi kita didik hati kita, akhirnya dengan sebab hari raya dah kita marah balik ke Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita kotori. Maka sebab tu kena faham tentang hati. Jadi apa yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu kena jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang tak disukai oleh Allah. Maka berkatalah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Apa kata dia? Dia kata bagaimana kita boleh menjadi seorang yang akan menyucikan hati sedangkan kita tidak tahu apa najis dan apa kotoran. Nak bersih kena tahu dulu apa dia najis, apa yang dikatakan kotoran, baru boleh kita membersihkan. Kalau tidak, tak mampu. Maka sebab itu apa disebut oleh Imam Ghazali, dia kata ada banyak perkara yang mesti kita faham tentang najis. Pertama sekali dia kata kena faham prinsip rakus tentang makan. Rupanya makan ni pun kata Imam Ghazali kena jaga. Apa yang disebut oleh Imam Ghazali? Kerakusan dalam makan termasuklah dalam keburukan. Bila kita makan terlalu buruk sangat, rupanya ini satu benda yang tak baik. Pantang nampak semua kita nak bedal. Ya, hari ini kita tengok macam-macam orang jual di pasaran, semua kita nak sapu belakang.
Kita tak peduli sama ada halal ataupun haram. Yang penting benda viral mesti kita jadi orang utama yang cuba. Islam tak mengajar begitu. Apa kata Imam Al-Ghazali? Perlunya menjaga kerakusan makanan ini sebab perut merupakan salah satu daripada sumber syahwat. Dari situlah timbulnya nafsu berahi. Kemudian jika nafsu makan dan nafsu berahi tadi sudah menguasai diri kita, maka akan timbul pula lah serakahan terhadap harta. Tengok ada kaitan. Imam Ghazali sebut pertama kena jaga tentang makan. Jangan pakai main suka-suka nak makan pantang ada, apa saja orang cerita semua kita nak cuba, kena jaga. Sebab apa? Nafsu makan dan nafsu berahi ini dia akan menguasai diri kita. Bila mana dia menguasai diri kita, bila kita teringin nak makan itu, nak makan ini, rasa berahi semua nak makan, nak buat ya apa semua yang kita tengok semua nak. Keberahian tadi akan mengundang kita supaya mendapatkan harta. Maka di situ akan membawa kita menjadi orang yang tamak kepada harta, orang yang akan menjadi hamba kepada harta. Asal sikit kecil je jadi. Sebab apa? Sebab makan. Tapi makan tadi dia boleh membawa kepada timbulnya serakahan terhadap harta. Dan sebab tidak mungkin sampai pada kedua-dua tadi kalau mana kita dapat jaga. Maka sebab itulah nafsu tadi kena kawal betul-betul. Daripada nafsu terhadap harta akan muncul pula nafsu pada kehormatan. Dengan sebab rasa nafsu nak makan, berakhirnya nak itu, nak ini, kata Imam Ghazali, akhirnya akan menyebabkan kita nak menjadi orang yang nak menguasai harta. Bila nak menguasai harta ini kita cuba sedaya upaya nak kuasai, tak mampu juga. Kita pun duduk fikir, kenapa aku tak boleh dapat harta macam orang lain? Dia mulai datang. Apa dia ohnya? Rupa-rupanya nak dapatkan harta ini kena ada penghormatan, kena ada kehormatan. Maka kita mulalah nak cari bagaimana orang nak hormat kita, kerana dengan penghormatan yang kita miliki itu kita akan ambil kesempatan di atasnya. Hati kita sudah mula makin hari makin rosak. Asalnya sebab apa? Sebab makan saja. Itu Imam Ghazali sebut tu. Pentingnya. Maka muncullah berbagai-bagai penyakit daripada tindakan yang mana kita tak jaga kerakusan makan tadi, akan menyebabkan timbulnya sifat apa? Riak, iri hati, dengki, dan akhirnya membawa kepada permusuhan. Maka sumber-sumber ini semuanya ada di mana? Ada di dalam perut. Maka sebab itu Imam Ghazali kata, kena jaga keburukan perut. Kena jaga perut itu supaya apa? Jangan dimasuki makanan yang haram di dalam. Maka Nabi SAW mengagungkan keadaan lapar. Nabi bangga dengan bab lapar, Nabi bangga. Sehingga kenapa kata baginda Nabi, tidak ada amal yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan iaitu lapar dan haus. Itu sebabnya puasa ni antara ibadah yang Allah cukup berikan, orang katakan ganjaran yang besar. Sebab orang tu menahan lapar, orang tu menahan haus. Jaga sungguh-sungguh. Dan Nabi juga mengingatkan di sana bahawa apa? Kata Nabi, berfikir merupakan sebahagian daripada ibadah. Sedangkan sedikit makan itu adalah ibadah. Berfikir tu menjadi setengah daripada ibadah. Jadi kalau ibadah yang banyak tu kita letakkan dia punya jangkanya ataupun ukuran ibadah tu, kata Nabi, dengan kita duduk berfikir, maka berfikir tadi sudah menjadi sebahagian daripada ibadah. Tetapi kata Nabi pula, bila kita sedikit makan, maksudnya jaga dari segi makanan kita tu, maka dengan sedikit makan itu sudah menjadi satu ibadah. Tadi baru separuh.
berfikir itu separuh daripada ibadah, tapi rupanya dengan kita jaga makan minum itu, dia menjadi salah satu daripada ibadah. Maka yang paling sedikit makan adalah dikira sebagai dia melaksanakan satu ibadah. Itu sebabnya bab makan ni, selalu kita dengar orang kata apa, makan berhenti sebelum kenyang. Kita tak selagi tak sampai belahak tu bedal tak habis. Tu kena jaga, sebab tu kena jaga sungguh-sungguh. Yang paling dibenci, kata Nabi SAW, yang paling dibenci di antara kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang banyak makan, banyak minum dan banyak tidur. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Itu yang disebut oleh baginda Nabi antara perkara yang Allah cukup tak suka. Satu kajian yang dibuat oleh Profesor Syekh Husain Alatas. Syekh Husain Alatas kata apa? Syekh Husain Alatas kata, dalam kajian yang dibuat terhadap orang Melayu, ni orang Melayu lah, orang macam saya, tuan-tuan, Cina, India, Muslim, orang Jawa, tak masuk orang yang Melayu macam saya. Kata Syekh Husain Alatas, satu kajian yang dibuat, iaitu orang Melayu bila dia duduk seorang diri tak ada apa nak buat, apa yang dia buat? Tidur. Orang bukan Islam, khususnya orang Inggeris, bila dia duduk seorang diri, dia buat apa? Dia pegang buku baca. Sebab tu dia duduk dalam kereta api, dalam train, dalam bas, dalam teksi, buka buku, baca sementara nak sampai ke destinasi. Kita pula bila duduk seorang, tidur. Orang Inggeris, orang Melayu bila ramai sedikit, apa yang dia buat? Dia suka mengumpat. Mengumpat kawan cerita, kata CPR tu, baju raya dia kali ni, mentang-mentang lah raya Pelang Kabut, dia pakai baju kebarung dengan seluar jin. Peduli lah dia nak pakai kebarung dengan seluar jin ke, kebarung dengan apa ke, peduli kalau dia. Yang kita sibuk kenapa? Tak nak jadikan isu untuk mengumpat. Kalau tidak tak sedap. Padahal baru sebulan tu puasa. Tengok orang kita kalau ramai sedikit, dia buat apa? Ketupat tak ada wujud, mengumpat. Orang bukan Islam, khususnya orang Inggeris, kata Syekh Husain Alatas, apabila dia ramai sedikit, apa yang dia buat? Dia mula buat kajian. Dia buat research. Kaji itu, kaji ini, kaji itu, kaji ini. Orang Melayu bila ramai lagi, apa yang dia buat? Dia fikirkan apa yang kita nak buat makan, jamuan apa kita buat. Ni semua dah balik ni daripada kampung, ni dah balik kerja semua dah. Bila kita nak buat jamuan hari raya? Itu yang dia fikir. Ni bukan sinilah, di tempat lain. Kalau kena nak buat macam mana kan? Yang itulah kita fikir. Tak apalah kalau nak buat untuk meraihkan, orang kata nak merapatkan ukhuwah persaudaraan tu, tapi jangan melampaui batas. Tapi kata dia, orang Inggeris bila mereka ramai, apa mereka buat? Mereka fikir negara mana, tempat mana mereka nak mula menjajah. Sama ada menjajah pemikiran ataupun menjajah batasan geografi. Ini dalam orang katakan research dan dalam pemikiran mereka. Jadi benar apa yang Nabi sebut, yang paling dibenci di antara kamu di sisi Allah SWT adalah orang yang banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Dan Nabi SAW juga bersabda, tidaklah seorang manusia itu memenuhi bekas yang lebih buruk daripada perutnya. Nabi kata seorang manusia ni dia suka penuhkan perut dia itu supaya menjadi bekas yang buruk. Dan cukup bagi manusia beberapa suap sebenarnya untuk boleh menegakkan tulang sulbi. Kalau nak ikutkan kata Nabi, sebenarnya makan ni berapa suap tu dah cukup dah pun. Tapi tak, kita hari ni kadang-kadang nak makan sampai jadi macam ulas sawah. Sebab tu ramai kadang-kadang kita puasa juga, tapi semayang maghrib tidak. Kenapa? Tak larat nak bangun. Cincau lah, segala yang tofu masuk waktu tu, macam-macam. Kita tengok. Dan Nabi SAW juga bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi SAW? Usahakanlah kamu selalu mengetuk pintu syurga.
Nabi suruh Aisyah mengetuk pintu syurga. Cubalah kamu usaha mengetuk pintu syurga, kata dia. Nescaya kamu akan dibukakan untuk kamu. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana kami nak ketuk pintu syurga? Maka baginda Nabi SAW menyatakan, iaitu dengan lapar dan juga haus. Jadi bila kita berlapar, dengan kita haus, maksudnya kita berpuasa, itu menjadi sebahagian daripada amalan untuk kita mengetuk pintu-pintu syurga. Kerana Allah sediakan satu pintu khusus untuk orang yang berpuasa yang bernama pintu Ar-Rayyan. Khusus untuk orang yang puasa. Jadi puasa ni sebenarnya nak didik kita. Pertama, didik jiwa kita, hati kita, supaya menjadi hati yang sentiasa tenteram, qanaah, sentiasa berpada dengan apa yang ada pada kita yang Allah kurniakan. Sebab orang lain kita lihat mereka lebih teruk daripada kita. Kita dapat makan mungkinlah tak sehebat jiran tetangga kita, rumah banglo yang makannya lagi sedap. Tapi kalau tidak, kita rumah setinggan ni pun dapat makan, alhamdulillah, berbanding mereka yang berada di luar negara sana yang tak ada makan, tak ada minum. Kita di sini duduk dalam keadaan aircon, itu pun solat tarawih kita tengok tak penuh. Sedangkan teman-teman kita yang duduk di luar negara, khususnya yang berada di bumi Palestin, dalam bulan Ramadan mereka dihujani dengan peluru-peluru senjata daripada Yahudi laknatullah. Itu pun mereka tetap berusaha nak beribadah mencari redha Allah. Maka sebab itu, kalau kita ingat apa yang disebut oleh Nabi SAW, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman, katanya, dengan iman dan mengharap, harap apa? Harap keampunan daripada Allah, maka Allah akan beri ghufira lahu, Allah akan berikan keampunan. Jadi mudah-mudahan kita dapat keampunan daripada Allah. Tapi bila dah Allah ampun, janganlah kotorkan balik. Jangan kotorkan balik diri kita. Itu sebabnya saya katakan kena selalulah kita buat perbandingan kehidupan ini untuk ibadah. Kita selalu buat perbandingan untuk kehidupan. Alhamdulillah cantik. Kadang-kadang kita bandingkan. Cuba kau tengok anak jiran kita tu, mengaji tak tinggi mana pun, tapi dia berusaha. Kau tengok walaupun dia jual burger, alhamdulillah boleh beli kereta. Cuba kamu buat macam tu. Dalam kehidupan kita boleh tengok sesuatu, kita buat perbandingan supaya lebih baik. Tapi kenapa kita tidak buat perbandingan kehidupan itu supaya kita bawa perbandingan tadi sama juga dalam ibadah dan juga akhirat? Contohnya apa? Sebagai penutupnya kita nak sebutkan, selalu saya katakan sebagai satu peringatan di bulan Syawal ini. Waktu bulan Ramadan, orang dah mula buat persiapan. 2 minggu Ramadan berlalu, dah orang mula dah hantar kereta servis sana. Ya, pusat-pusat servis kata penuh. Sebab apa? Nak buat persiapan. Cek minyak hitam, brek, tayar, semua. Agar perjalanan balik kampung tadi berjalan lancar. Tidak tersangkut di tengah jalan. Tidak terkandas di mana-mana yang tidak dikendaki. Kalaulah kenderaan ini kita boleh buat persiapan dengan sekemasnya mungkin, agar perjalanan kita yang nak balik ke kampung halaman sementara. Kalau saya daripada utara, nak balik ke utara, kampung tu, kampung apa? Kampung mak bapak kita. Sementara je ni pun. Sekarang, tahun ni saya tak balik kampung. Sebab apa? Mak bapak dah meninggal. Yang tinggal sana siapa? Abang seorang je. Kita pun tak balik. Dah macam bukan kampung lah. Sebab itu kita kata itu kampung sementara. Tetapi kampung yang kekal abadi mana? Akhirat. Kampung yang kekal abadi mana? Kampung yang datangnya datuk kita, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dengan isterinya Hawa berada di dalam syurga Allah. Ni kampung asal.
Kita nak balik ke kampung asal yang kekal abadi. Kalaulah kita buat persiapan perjalanan supaya tak terkandas di tengah jalan nak balik kampung sementara, kenapa kita tak buat persiapan yang cukup rapi untuk balik ke kampung yang kekal abadi?